Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bertemu pada petang ini untuk kita sama-sama berkongsi beberapa perkara berkaitan dengan kursus Personality Ulul Albab. Jadi ni kursus kita Personality Ulul Albab dan juga kita punya kod kursus NCC 3703. Okey baik NCC 3703 kod yang terkini. Kalau NCC 3006 merupakan kod kursus yang lama. Baik, bagi memberkati kuliah kita pada hari ini, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baik. Semua pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua. Jadi hari ini kita akan melihat beberapa perkara khusus kepada pengenalan ulul albab. Jadi Ustaz harapkan semua boleh dengar suara Ustaz. Dan juga kalau ada yang boleh on kamera, sila on kamera lah. Jadi kalau kita lihat ada berapa jumlah pelajar di sini. Lebih kurang dalam 11 orang sahaja. 11 orang sahaja Okey. Kalau ikutkan yang mendaftar berapa orang Sekejap cek dalam ni. Berapa orang yang mendaftar untuk K3 ya? Akademik modul pensyarah pendaftaran. Okey, jadi kamu ialah K3. Jumlah pelajar 13 orang sepatutnya. Jadi mungkin ada lagi lah yang tak masuk. Jadi yang akan masuk tu boleh teruskan bersama dengan kita lah, insyaAllah. Okey, baik. Jadi Ustaz rasa kita dah lihat secara ringkas pengenalan kursus ini pada minggu lepas. Betul Apa yang kamu faham tentang kursus ini dan juga perkara yang penting kamu lihat ialah pada struktur silibus kursus. Jadi pada minggu lepas Ustaz dah terangkan kepada kamu bagaimana kursus ini berlaku, bagaimana pemarkahannya dan apa sinopsis objektif kursus ini. Okey, baik. Jadi pada hari ini, pada petang ini, kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan ulul albab. Jadi para pelajar boleh beri perhatian sepenuhnya dan juga jika ada yang tak faham sila unmutekan mic dan juga tanya kepada Ustaz ataupun boleh type di ruangan chat sahaja pun tidak ada masalah. Okey, boleh faham Okey, jadi baik. Ini ialah sinopsis yang kita akan belajar. Okey, yang pertama ialah konsep ulul albab, personality, ciri-ciri yang mendasarinya. Kemudian pembinaan merangkumi elemen Quranik, ensiklopedik dan ijtihadik. Okey, ni elemen 3 penting 3 elemen penting tu kamu kena tahu dan juga ingat dan juga faham apa yang dimaksudkan. Okey, yang pertama ialah Quranik, yang kedua ensiklopedik, yang ketiga ialah ijtihadik. Kemudiannya kita akan lihat kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan tokoh silam sejak zaman kerajaan Umayyah, Abbasiyah dan Uthmaniyah. Dan juga seterusnya kita akan melihat kepribadian tokoh kontemporari yang berpengaruh. Okey. Sebab apa kita perlu lihat tokoh silam dan juga tokoh kontemporari? Supaya kita dapat melihat secara jelas apa yang diaplikasikan sepanjang hidup mereka. Jadi kalau orang-orang yang silam, apa yang mereka dapat daripada kehidupan mereka dari sudut ilmu dan juga dari sudut mereka menyumbang kepada masyarakat. Manakala kalau kontemporari pula pada konteks terkini. Jadi untuk dakwah mungkin berbeza dengan konteks yang lama.
konteks yang lama mungkin secara verbal, secara fizikal. Namun begitu, apabila kita pergi kepada zaman sekarang yang mempunyai teknologi yang canggih, akhirnya kita perlu adapt keadaan yang semasa dengan teknologi. Bagaimana dengan YouTube, bagaimana dengan adanya media sosial. Jadi kat situ perlu pelbagai dan juga para pelajar perlu memahami secara betul. Okey, baik. Seterusnya ialah objektif kursus ini. Yang pertama, pendedahan kepada ulul albab. Okey. Memberi pendedahan tentang personaliti ulul albab seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran dan juga sunnah. Okey, baik. Yang kedua ialah membolehkan pelajar untuk mengenali lebih dekat beberapa personaliti unggul termasuk Rasulullah, para sahabat dan tokoh ilmuwan lain yang berpengaruh. Dan juga yang ketiga, pengaplikasian pemikiran intelektual. Kursus ini membolehkan pelajar mengaplikasi beberapa pendekatan serta pemikiran intelektual Muslim dalam konteks masyarakat kontemporari melalui kerja lapangan yang dilakukan. Nanti insya-Allah Ustaz akan maklumkan dari semasa ke semasa apakah bentuk tugasan yang para pelajar perlu buat. Okey, baik. Dan juga sekejap lagi kita akan tengok juga kita punya kelas kita. Kelas kita lebih kurang ada dalam 13 orang. Okey, jadi kita akan tengok berapa kumpulan boleh bahagi. Sebab kamu ada kerja secara individu dan juga ada kerja secara berkumpulan. Okey, baik. Okey, ini ialah jenis kaedah dan jenis penilaian di mana saya rasa dah terangkan pada minggu lepas. Bagi yang tak jelas boleh tengok di hadapan lah. Okey, yang pertama ialah kaedah dan jenis penilaian. Yang pertama hafalan Quran 40 markah dan juga tugasan, ada tugasan bertulis Quranik, tugasan ensiklopedik dan juga tugasan ijtihadik. Yang terakhir sekali ialah pembentangan dalam kumpulan. Jadi yang ini yang digariskan. Sekiranya ada apa-apa perubahan, Ustaz akan maklumkan dalam grup kita lah, insya-Allah. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan? Jadi Ustaz rasa tidak ada apa-apa soalan masing-masing boleh fahamlah. Okey, baik. Yang pertama ialah pengenalan kepada personaliti ulul albab. Apa yang dimaksudkan dengan ulul albab? Ni perkara yang penting lah. Apabila kamu belajar, kamu ambil kursus ni, tiba-tiba kamu pun apabila dah habis tak tahu apa maksud ulul albab. Jadi itu satu perkara yang merugikanlah. Tidak sampai objektif untuk mengambil kursus ni. Okey, baik. Cuba tengok di hadapan semua. Dari sudut falsafah, okey. Definisi ulul albab, ulul bermaksud tuan ataupun empunya atau pemilik, albab bermaksud hati. Ini secara ringkas. Okey, untuk falsafah kita akan lihat kejap lagi lah. Okey, cuba tengok apa yang dimaksudkan dengan albab. Albab adalah bentuk jamak plural dari kata lubbun. Dari sudut bahasa ataupun dari sudut etimologi, artinya ialah aklu, akal, intellect dan juga reason atau intellectuality yang bersumberkan dari lubuk hati yang dalam. Ini rujuk daripada kitab Lisanul Arab jilid 1 muka surat 729. Ini yang dimaksudkan dengan albab. Boleh Apa dia dari sudut bahasa? Dari sudut bahasa ialah akal ataupun perkara yang bersumberkan kepada rasional ataupun intelek, reason, berasaskan kepada lubuk hati yang dalam. Okey, itu ialah dari sudut bahasa. Daripada kalimah lubun, plural. Kalau lubun ialah satu akal, satu reason, satu intelek. Tetapi kalau albab, banyak-banyak intelek. Ataupun dia boleh, albab ni boleh terjemahkan kepada pintu. Tapi kita tak masukkan pintulah di sini. Macam Ahmad Albab. Daripada kalimah babun. Babun satu pintu ataupun satu bab. Albab ialah banyak-banyak pintu ataupun banyak-banyak bab. Ataupun dinamakan juga plural dia, dia punya plural dia juga abwab ataupun albab. Boleh dua lah. Okey, baik. Dari sudut istilah pula para pelajar yang dikasihi sekalian, dalam kitab Jami' Al-Bayan, Ibnul Jarir At-Tabari, dia menterjemahkan albab ialah ashab al-uqul al-kabirah. Okey, ashab al-uqul al-kabirah. Apa maksud bahasa Melayu dia? Orang-orang yang memiliki pemikiran yang besar, great minds. Okey, mempunyai pemikiran yang besar, yang luas. Jadi kamu semua para pelajar
mungkin proses sekarang ni ialah kamu proses untuk belajar. Betul Untuk kamu belajar. Esok-esok apabila kamu dah dapat banyak ilmu, kamu dah graduate, kamu dah pergi ke luar sana, kamu kena mempunyai great minds, kena mempunyai akul kabir, akal yang besar. Supaya apa? Supaya mampu mengemudi dunia yang mencabar di luar sana. Kalau tak, kamu akan tewas. Betul tak apa Ustaz cakap? Betul tak apa yang Ustaz beritahu? Sebab dunia semakin lama semakin mencabar. Ruang untuk bekerja dah jadi satu masalah. Harga semakin naik satu masalah. Kemudiannya dengan masalah sosial, dengan pandemik COVID-19, jadi macam-macam masalah yang ada. Kalau para pelajar daripada universiti keluar di luar sana tidak mengambil orang kata istifadah yang besar daripada tujuan belajar itu, maka akhirnya dia akan tewas di luar sana. Dia hanya tahu pergi keluar, cari nafkah, cari rezeki, itu sahaja dia punya objektifnya. Sedangkan tugas seseorang manusia itu ialah yang pertama, hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, barulah merupakan ketua kepada keluarga ataupun merupakan khalifah di atas muka bumi. Jadi ada dua. Yang pertama ialah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk menyembahnya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya telah berkata Tuhan kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Khalifah ialah pemimpin. Jadi kamu nak pemimpin, kamu nak jadi ketua keluarga, kamu nak membentuk keluarga, ataupun kamu ialah salah seorang daripada ahli keluarga yang nak membantu keluarga-keluarga kamu, ahli-ahli keluarga kamu. Boleh? Baik jadi itu perkara yang penting, yang para pelajar perlu tahu secara spesifik. Okey, baik. Sebelum pergi kepada yang lanjut, mungkin Ustaz nak tanyalah di sini para pelajar, apa cita-cita lepas daripada habis belajar? Okey, Ustaz nak tanya Fatin dulu. Fatin, apa cita-cita kamu apabila habis belajar? Accountant. Okey, terima kasih. Fatin nak jadi accountant. Okey, saya tanya lagi, Nur Maisarah nak jadi apa esok-esok lepas daripada graduate? Uh, uh, Kerja dekat makmal, teknologi makmal. Nak kerja di makmal, teknologi makmal. Okey, baik. Nur Zahrah nak kerja sebagai apa habis-habis UMT nanti? Finance manager. Okey, finance manager. Okey, baik. Itu perkara yang besar Okey, lagi sahabat-sahabat yang lain, Siti Zulaika nak jadi apa esok-esok? Cikgu bio. Cikgu Bayu. Okey, baik. Jadi, Ustaz nak tanya, semua kerja kamu ni adakah memberi manfaat kepada manusia? Jawapannya ialah memberi manfaat kepada manusia. Jadi apabila konteks kamu memberi manfaat kepada manusia, maka sebenarnya kamu mempunyai ukul kabirah, akal yang besar. Maksudnya bukan untuk diri kamu sendiri. Tak ada jawapan yang beritahu tadi, saya nak bekerja, lepas tu saya duit yang ada saya guna untuk diri saya sendirilah. Tak ada. Semuanya nak memberi manfaat kepada orang. Nampak tak di situ? Jadi itu perkara yang sangat bagus yang perlu dititik beratkan oleh para pelajar ketika mana di universiti dan juga keluar daripada universiti. Okey, baik, kita teruskan dengan slide kita. Ulul albab adalah orang yang berfikir. Ulul albab adalah orang-orang yang berfikir dan bertindak dengan didasarkan kepada kesucian dan kemurnian suara hatinya yang mendalam. Okey, sekali lagi saya ulang
Ulul albab adalah orang yang berfikir dan bertindak dengan didasarkan kepada kesucian dan kemurnian suara hatinya yang mendalam. Maksudnya orang yang ulul albab, mereka yang tidak pernah mendustai kata hatinya yang mendalam. Jadi di sini nak beritahu, apabila orang yang mempunyai pemikiran yang besar, dia mempunyai hati yang baik, hati yang bersih. Lubuk hatinya mempunyai perkara-perkara mahmudah. Mahmudah ni yang terpuji. Boleh faham Adapun sekiranya sebaliknya mazmumah, dia mempunyai niat yang tak betul. Jadi apabila dia bekerja esok, dia akan melakukan penyelewengan. Dia kerja pun dia rasa macam tak syok, tak suka, sentiasa memerontak, tidak ada rasa dalam diri untuk ingin belajar, hanya untuk mendapatkan duit semata-mata. Akhirnya dia tidak pergi ke mana. Walaupun berjaya, kehidupannya tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai mana di luar sana yang bekerja, akhirnya buat perkara yang tidak baik. Bekerja mengamalkan rasuah. Bekerja menyeleweng beberapa perkara. Bekerja tetapi tidak mengikuti apa yang dinyatakan oleh majikan. Boleh faham Jadi para pelajar, apabila sebut saja ulul albab, ulul tu maksudnya ialah tuan ataupun pemilik ataupun empunya. Albab ialah great minds, orang mempunyai fikiran yang besar. Jadi kalau Ustaz tanya kepada kamu, nak jadi ulul albab tak? Mesti kamu akan jawab, nak jadi ulul albab. Tetapi apa yang perlu ada di sini, dia kata, mesti ada lubuk hati yang bersih, yang naluri yang baik, yang murni, yang suci. Itu yang sangat-sangat crucial. Kemudiannya, selain daripada lubuk hati yang baik, apa perkara yang perlu kamu tahu ialah ilmu yang bermanfaat yang kamu nak tanamkan dalam hati. Boleh faham? Jadi kalau orang itu mempunyai great mind tetapi tidak ada ilmu, tidak bermanfaat juga bagi dirinya. Jadi kena ada apa? Ilmu. Jadi medium yang kamu buat sekarang ni betul lah. Kamu mengambil degree di mana? Di UMT. Kamu mengambil banyak subjek untuk meraih ilmu pengetahuan. Lepas itu esok-esok barulah kamu akan orang kata membantu masyarakat yang memerlukan. Okey, jelas kat situ Kita teruskan lagi. Okey, ini dia untuk definisi ulul albab dalam kitab Lisanul Arab. Ulul albab ni boleh jadi juga akal. Okey. Yang kedua ialah orang yang beradab. Ini penting ni, orang yang beradab ni. Maksudnya mempunyai apa? Akhlak yang baik. Apa maksud adab? Adab ialah perkara yang keluar, perkara yang baik yang keluar daripada diri seseorang tanpa paksaan. Dia keluar secara automatik. Bukannya manually. Itu adab. Tapi kalau keluar sekali-sekala sahaja, dia tidak buat apa yang sepatutnya buat perkara yang baik, dia buat sebaliknya, maka ia tidak dinamakan sebagai beradab. Ta'allamul adab qabla ta'allamul ilm. Ini pepatah dia kata, belajarlah untuk beradab sebelum kamu belajar untuk menuntut ilmu. Sebab apa? Sebab menuntut ilmu dalam keadaan tidak beradab, maka tidak ada keberkatan. Tetapi kalau menuntut ilmu dalam keadaan yang beradab, maka di situ ada keberkatan. Apabila ada keberkatan, maka kamu akan meraih kebaikan dari semasa ke semasa sepanjang umur kamu. Boleh faham pelajar? Jadi kena sentiasa beradab. Ini maksud antara lain dalam kitab Lisanul Arab beritahu. Kitab Lisanul Arab ni ialah kamus dalam bahasa Arab. Ulul albab ini memberi maksud apa dia? Beradab. Jadi Ustaz syorkan kepada kamu semua, tanamkan diri supaya jadi orang yang beradab, jadi orang yang baik, supaya esok-esok kamu dapat keberkatan, kebaikan hasil daripada ilmu kamu. Sebaliknya, kalau tidak beradab, maka tidak ada keberkatan dalam ilmu. Jadi akan sentiasa rasa resah, sentiasa rasa takut, bimbang, tidak tenang hatinya, macam-macam. Itu masuk beradab, akhirnya meraih keberkatan. Berkat ni maksudnya bertambah kebaikan lah. Contoh Ustaz bagi orang yang mempunyai duit yang sikit, dia belanja dalam waktu sebulan itu cukup. Tetapi sebaliknya orang yang duit banyak, tetapi duit yang ada tu untuk belanja bulan-bulan tidak cukup. Apa yang membezakan kedua-duanya? Siapa boleh jawab sini? Apa yang membezakan? Orang yang pertama, dia ada duit yang sikit, dia guna duit
itu untuk belanja sebulan, keluarga, anak, untuk rumah apa semua kan. Minyak cukup. Malah ada baki, ada simpanan lagi kan. Tetapi orang kaya, seorang ni, B, tadi A, ni B pula. Dia duit yang banyak, bekerja, duit itu dia belanja, tetapi tidak cukup untuk bulan-bulan. Kena tambah lagi duit yang lain. Jadi apa yang membezakan antara kedua mereka? Siapa boleh jawab? Nah, siapa nak jawab ni? Keberkatan. Ya, iaitu keberkatan. Baik. Yes. Keberkatan itu bermaksud ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Okey, maksudnya walaupun duit sikit, tapi boleh membesarkan 10 anak dengan berjaya. Tetapi sebaliknya orang yang banyak duit nak mendidik 2 orang anak pun tak berjaya. Contoh, seorang masuk penjara sebab amalkan rasuah, seorang lagi masuk penjara sebab ambil dadah. Tetapi orang tu orang yang kaya. Duitnya ada banyak tapi tidak cukup. Jadi itu ialah keberkatan. Jadi bagi ustaz, yang penting dalam hidup ialah keberkatan. Bukannya duit yang banyak, bukannya orang kata harta yang melimpah ruah, bukan. Itu bukan ukuran. Ukuran ialah pada keberkatan. Sebab kalau duit yang banyak pun, habis umur 70 mati, duit itu pergi mana? Harta itu pergi mana? Anak yang ramai pun contohnya, umur 70 akhirnya anak itu pergi ke mana? Buat haluan sendiri kan. Jadi penting ialah keberkatan sebab kamu akan meraih ganjaran pahala yang banyak daripada sehari di masa hari. Kamu masuk kelas ustaz. Lepas ni kelas yang lain pula. Pahala berganda pula. Lepas ni kelas lain pula. Pahala pula yang lain. Sebab ini diklasifikasikan sebagai majlis ilmu. Dan juga apabila majlis ilmu kena dalam keadaan yang beradab. Boleh faham Okay, walaupun ustaz tak nampak kamu tak nampak ustaz. Tetapi innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mengetahui setiap perkara yang ada di atas muka bumi ini. Jadi buat yang terbaik. Okey, seterusnya ulul albab juga memberi maksud keluasan. Okey, keluasan ilmu pengetahuan dan juga pengalaman. Kemudiannya kesuburan. Kemudiannya keamanan. Ulul albab juga memberi maksud hadapan. Kemudiannya tapisan seperti tanah atau pasir yang halus. Banyak pasir yang tebal-tebal. Lepas tu dia pun pergi kepada satu tapisan. Jadi yang hasilnya bawah tu pasir yang halus sahaja. Kamu dapat ilmu yang banyak di sekeliling. Pensyarah yang ramai. Buku yang banyak. Jadi banyak-banyak benda tu yang masuk dalam hati kamu tu mana? Perkara yang betul-betul kamu faham sahaja. Bukan masuk semuanya. Bukan masuk semua ilmu dalam hati. Al-ilmu fil kitab. Ilmu di buku. Tapi yang masuk dalam hati tu ia ilmu yang betul-betul kita faham. Yang kita semai, kita orang kata jelas secara hakikinya. Okey, yang terakhir sekali ialah ulul albab juga diterjemahkan sebagai tempat sembelihan daripada sesuatu. Ini dari sudut makna lah, makna bahasa. Okay, baik, kita lanjutkan lagi para pelajar yang dikasihi sekalian. Konsep kepimpinan ulul albab. Ustaz dah beritahu tadi. Kamu dilantik atas muka bumi ini, hidup di atas muka bumi ini dua perkara. Kan? Atas sebab 2 perkara. Siapa boleh ulang? Apa yang Ustaz beritahu 2 perkara tadi? Siapa? Ustaz nak tanya siapa ni? Fatin. Apa 2 perkara yang Ustaz beritahu tadi? Tujuan kita hidup di atas muka bumi ini. Dia ada Fatin. Nazirul ada apa 2 perkara tadi Ustaz beritahu tadi? Nazirul dia tak ada. Nisha, NYSSA, apa ni? Okey. Apa 2 perkara Ustaz beritahu tadi? Nurul Aisyah. Nurul Aisyah, apa 2 perkara yang Ustaz beritahu tadi? Kita diciptakan atas muka bumi ni atas 2 perkara. Siapa boleh jawab ni? S54957. Next time letak nama Next time letak nama, senang Ustaz nak panggil nama kamu nanti Syafiqah. Syafiqah.
Apa dia? Dua perkara yang Ustaz beritahu tadi. Ke tak ada ni? Ada tak? Ke tak ada? Syafiqah, Siti Zulaikha, Siti Nur Syahidah. Ada ke? Tak tahu ke tak tahu ni? Kalau tak tahu saya nak bagi tahu. Khalifah. Okey, betul. Lagi? Satu lagi? Betul lah tu, khalifah. Satu lagi? Ialah sebagai Hamba. hamba. Okey, terima kasih. Siapa yang jawab tadi? Tak keluar nama dia. Siapa yang jawab tadi? Zahra. Zahrah. Okey, terima kasih Zahrah. Okey, jawapan yang tepat Kena ingat betul-betul. Kamu dilahirkan di atas muka bumi ini atas dua perkara. Yang pertama ialah sebagai hamba. Hamba apa dia? Hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan juga jin kecuali untuk beribadah. Bila kita beribadah, kita ni sebagai orang, kita seorang hamba, seorang muslim, hamba. Mestilah ada tuan. Tuannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Yang kedua ialah kita sebagai khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Allah beritahu kepada malaikat, aku akan menciptakan di atas muka bumi ini khalifah. Khalifah ialah apa dia? Pemimpin. Kamu semua adakah akan jadi pemimpin? Jawapannya ialah ya. Sama ada kamu ialah pemimpin kepada keluarga kamu, atau pemimpin kepada ahli keluarga yang lain, ataupun pemimpin kepada mana-mana organisasi, ataupun pemimpin kepada diri kamu sendiri. Ustaz contohnya memimpin pelajar. Ustaz memimpin ahli keluarga. Ustaz juga memimpin diri Ustaz. Tangan, kaki, mulut, intelek, reason, semualah memimpin kepada perkara yang baik. Okey, baik. Ini cuba tengok di hadapan semua. Apabila kita ini disebut sebagai pemimpin yang ulul albab, yang mempunyai great mind, ashabul uqul kabirah, maka kita perlu ada 3 item. Yang pertama ialah tidak lain tidak bukan ialah amal soleh. Cuba tengok di hadapan Amal soleh. Amal soleh adalah aktiviti perbuatan seorang yang dilakukan secara tepat dan pasti. Okey. Amal soleh adalah aktiviti perbuatan seseorang yang dilakukan secara tepat dan pasti. Sebab apa perlu dua? Tepat dan juga pasti. Tepat tu ialah kena pada tempatnya. Pasti itu ialah berlandaskan kepada syariat Islam. Okay, take note semua take note, kalau ada nota ke ada kertas ke apa boleh tulis tepi tu Okay. Sebab buku kita tak ada lagi. Buku insya-Allah bila siap nanti Ustaz akan maklum kepada kamu. Buku bila siap Ustaz akan maklum kepada kamu. Kamu boleh beli buku tu daripada Ustaz ataupun daripada penerbit. Nama buku tu ialah Tajwid Qurani. Di bahagian belakang sekali akan ada QR code untuk kamu download semua slide dan juga download borang hafalan Al-Quran. Okay, jelas? Okey, jadi sekali lagi Ustaz beritahu amal soleh ia mestilah dibuat secara tepat dan pasti. Itu ialah pada situasi yang betul. Okey Maksudnya apabila kita semaya, kita kena semaya menghadap kiblat yang betul dalam keadaan yang betul. Okey, baik. Secara pasti pula ialah pastikan, maknanya dah masuk waktu. Maksudnya mestilah benda tu berlandaskan kepada syariat Islam yang benar. Baik, jelas. Kemudiannya apabila dah ada amal soleh, pergi kepada fikir. Fikir adalah keupayaan menggunakan akal, budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maksudnya kita berfikir berasaskan kepada ilmu. Ilmiah, ilmu. Boleh faham Amal soleh tapi kalau tak ada ilmu, tidak bermanfaat. Tidak, orang kata tidak memberi input yang banyak. Okey. Tetapi kalau amal soleh ada ilmu dengan pemikiran yang banyak, yang baik, yang bermaklumat, maka itu sangat bagus sebab ia akan mempertimbangkan kamu dalam melakukan keputusan. Okey, contoh. Kamu dapat duit daripada PT-PTN. Contoh. Kamu dapat duit daripada PT-PTN. RM2,000 untuk bulan Mac. Kalau kamu tidak ada ilmu yang menyeluruh, kamu akan habiskan duit tu dalam satu hari. Okey, duit ni RM2,000 boleh beli iPhone. Habiskan.
Betul tak? Habiskan. Ataupun belilah benda-benda yang tak bermanfaat. Habis terus. Tapi kalau kamu mempunyai fikiran yang rasional, yang banyak ilmu, kamu akan belanja secara berhemah, berdikit-dikit. Okey, 200 untuk belanja bulan ni, 200 lagi untuk kita beli buku, 100 untuk mak, 100 untuk ayah, yang lain-lain tu kita simpan sekiranya ada kecemasan. Nampak tak? Ilmu yang ada. Maknanya sebab apa? Sebab kita tahu, kita belajar. Kepada ibu bapa, kita perlu bagi belanja setakat kita mampu sekiranya ada. Kalau tak ada, tak payah bagi. Kalau ada, kita bagi. Contohnya begitu kan. Ilmu tu penting. Tapi kalau orang tak ada ilmu tu, dia akan fikir one side lah. Okey, apa nak belanja duit 2,000 ni ya? Beli handset sahaja pun dah habis 2,000. Last-last, nak makan, pinjam duit kawan-kawan. Minta dengan mak ayah. Sedangkan dah ada duit beasiswa. Contohnya. Dah ada duit pinjaman PTPTN. Okey, baik Jelasan di situ, amal soleh, fikir yang berasaskan kepada ilmu, dan juga yang terakhir sekali ialah zikir. Zikir. Zikir merupakan komunikasi yang mendalam seorang hamba dengan Khalik-nya. Khalik tu ialah pencipta, yakni Allah. Dan juga di sebalik itu, zikir itu, niat yang membawa kepada objektif, misi dan visi, kerana nilai Qurani itu adalah penentu dasar dan hukum hakam. Zikrullah mampu membersihkan hati nurani. Okey, baik. Jadi apabila kamu ada amal soleh, kamu ada fikiran yang baik, ada ilmu yang banyak, akhirnya kamu perlu ada zikir. Zikir ni ialah mengingati Allah. Melalui apa dia? Antaranya solat. Antara lainnya apa dia? Antara lainnya ialah kamu bersedekah. Contohnya kan, apabila sedekah niat kita kerana Allah supaya dapat ganjaran esok. Sedekah tu dinamakan sebagai zikir jugalah. Ataupun kamu mengucapkan bacaan-bacaan yang baik seperti astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Ataupun kamu membaca Al-Quran. Itu dinamakan sebagai zikir juga. Boleh tak? Boleh jadi sebab apa dia bezakan antara zikir dan juga amal soleh? Sebab apa? Kalau ikut amal soleh tu part of zikir, zikir tu ialah part of amal soleh lah. Tapi dikeluarkan di sini kerana zikir itu, amal soleh ibadah itu perkara yang sangat-sangat crucial. Nak tak nak para pelajar kena buat, pensyarah pun kena buat, semua yang hidup mesti kena buat. Iaitu zikrullah melalui solat, melalui bacaan Quran, melalui zikir-zikir yang lain. Itu gabungan tiga yang menjadikan seorang itu ulul albab. Kepimpinan yang ulul albab. Maksudnya apabila dia mimpin dengan dia memberi panduan kepada orang bawahnya. Dia tidak mengikut hawa nafsunya sahaja. Okey, baik. Semua jelas di situ? Okey, jelas Kalau jelas kita teruskan lagi lah Okey, standard penilaian ulul albab. Okey, dia kata di sini oleh Jamalul Lail, standard penilaian kemuliaan seorang pemimpin dalam konsep dasar ulul albab bukan terletak pada kekuasaan, kekayaan, keturunan dan juga keindahan dan kekuatan fizikalnya, tetapi sejauh mana ia menyandang iman, zikir, ilmu, fikir dan juga amal soleh. Ini penilaian yang ada apabila kita menyebut sahaja ulul albab. Bukan tengok kepada kuasa. Awak ni jadi pemimpin, banyak kuasa, banyak jawatan, banyak harta, banyak idea. Kan? Fizikal pun contohnya dikelilingi oleh orang-orang yang besar. Apabila seorang yang ada jawatannya, kiri kanan pun orang yang ada berjawatan juga. Tapi itu bukan standard penilaian yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala lihat apa dia? Yang pertama ialah zikir dia, solat dia bagaimana. Dan kedua ialah fikir, ilmu dia banyak mana. Yang ketiga ialah amal soleh dia, banyak mana dia buat. Banyak mana dia lakukan. Okey, baik. Jelas semua? Okey, kita masuk kepada topik seterusnya. Kepada subtopik seterusnya iaitu ciri-ciri yang mendasari serta proses pembinaan ulul albab. Apakah ciri-ciri ulul albab ni? Boleh Apakah perkara yang mendasari, proses yang mendasarinya, proses pembinaan kepada ulul albab ini? Okey, baik. Cuba tengok di hadapan. Okey, boleh sama-sama baca dengan ustaz. Okey, sama-sama boleh baca dengan ustaz ayat Quran ni. Kita baca ayat Al-Quran ini secara ramai-ramai. Boleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallahul azim. Okey, ingat betul-betul dalil ini kepada ulul albab. Apa maksud dia? Inna fi khalqis sama. Sungguhnya pada kejadian langit dan bumi. As-samawat maksud dia langit. Al-ard ialah bumi. Waqtilafil laili wan nahar dan pertukaran malam dan juga siang. Lail malam, nahar ialah siang. La ayatil liulil albab. Merupakan tanda-tanda kebijaksanaan bagi orang yang berakal. Okey, cuba tengok maksud dia. Maksudnya dalam penciptaan langit dan juga bumi, pertukaran malam siang, ada tanda-tanda kebijaksanaan orang yang berakal. Maksudnya apa dia? Orang berakal dia akan mengkaji, melihat dengan paparan positif, melihat dengan perspektif yang baik. Bagaimana Allah cipta langit ini? Kalau kamu buat kajian tentang bukit, kamu akan fikir bagaimana Allah jadikan bukit ini. Kalau kamu buat kajian tentang makanan, kamu fikir bagaimana Allah buat makanan ni. Rantai makanan ni macam mana, daripada mana asal dia ni kan. Betul tak? Kalau kamu buat kajian tentang ekonomi, kamu akan fikir bagaimana manusia ini lahir tanpa ada ilmu, tiba-tiba boleh membuat, boleh orang kata membina ekonomi yang sebegini besar. Kan? Jadi orang yang ada ulul albab, orang yang ulul albab dia akan berfikir perkara-perkara yang ada di langit dan juga bumi, dan juga ketika mana pertukaran malam dan siang, maksudnya malam masih lagi buat perkara yang baik, siang masih lagi buat perkara yang baik. Siang malam tu sentiasa buat perkara yang bermanfaat. Kita lanjutkan lagi, antara orang ulul albab ni ialah alladzina yadhkurunallah, iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah. Ni orang ulul albab ni, selain daripada dia tengok langit dan juga bumi semua tu, dia juga orang yang mengingati Allah, zikir kepada Allah. Qiyama, secara berdiri, wa qu'uda, dan secara duduk. Secara diri macam mana? Solat secara berdiri contohnya. Kalau duduk, solat secara duduk. Itu antara contoh yang kita boleh beri. Okay. Wa ala junubihim, dan semasa mereka berbaring mengiring. Masa mengiring, masa rehat pun fikir lagi. Macam mana kita nak meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana kita nak belajar ilmu ni? Esok nak masuk kelas ni, nak pakai baju apa? Esok malam ni nak tidur awal sebab esok nak masuk kelas pukul 8. Jadi semua perkara tersebut ialah perkara yang baik, perkara yang murni. Maka itu adalah ciri-ciri orang ulul albab. Boleh faham Lagi, sambung lagi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan juga mereka berfikir, mereka memikirkan tentang kejadian langit dan juga bumi sambil berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau. Faqina azaban nar, maka peliharakanlah kami dari azab neraka. Jadi ini ialah ulul albab, ini ialah core kepada dalil dia. Jadi kalau kamu keluar daripada kursus ni, kamu tak tahu makna yang di sebalik ayat ulul albab, maka kecewalah. Kecewalah kepada diri sendiri, dan juga sangatlah tidak patut. Sepatutnya kamu dah ambil subjek ulul albab ni, para pelajar ni kasih sekalian, tahu ayat ni. Nak hafal, sila hafal. Kalau tak hafal pun, paling kurang kamu boleh huraikan apa maksud ulul albab based on ayat Al-Quran. Jelas Dalam Al-Quran Allah beritahu 16 tempat kalimah ulul albab. Secara
bertaburan dalam juzuk dan juga surah-surah yang berbeza. Jadi point dia di sini. Point dia ialah di sini. Banyak yang lain tu tempat lain. Okey ada. Yang ini ialah yang terpenting. Iaitu Allah beritahu secara jelas. Ciri dan juga proses. Cirinya ialah orang yang sentiasa zikir kepada Allah. Sama ada berdiri, dia pun baca Quran, duduk, dia pun semayang, dia pun baca Quran, berpuasa kan. Dan juga baring. Baring pun baca doa nak tidur. Baca ayat kursi, baca surah Al-Mulk. Mengingati perkara-perkara yang baik. Itu juga ialah zikrullah. Dan juga dalam masa yang sama ciri yang lain ialah memikirkan tentang penciptaan langit dan juga bumi dan berdoa. Dan berdoa. Maksudnya kita semua perlu banyakkan doa. Doa jenis bagaimana? Tak kisah. Yang penting doa. Doa silahul mu'min. Doa ialah senjata orang beriman. Doa mukhul ibadah. Doa ialah kepala otak kepada ibadah-ibadah yang lain. Maka kena banyakkan berdoa. Okey, ini ciri-ciri yang dinyatakan dalam ayat tadi, para pelajar yang dikasihi sekalian. Yang pertama ialah mengingati Allah dengan lidah atau hati mereka dalam semua keadaan dan tidak lalai kepada Allah. Okey, ini dia. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat Allah dengan lidah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ataupun melalui hati. Boleh Ataupun melalui hati. Maksudnya hatinya sentiasa jaga-jaga. Maknanya Allah ada bersama dengan kita ni. Kita kena ingat. Baru je nak bersangka buruk kepada kawan. Ingat. Allah melihat hati kita. Kita pun sentiasa menyucikan hati kita. Ataupun dalam masa yang sama kita plus dengan zikir secara lidah. Zikir menurut setengah ulama ada 3 jenis. Okay, zikir. Mengikut setengah ulama ada 3 jenis. Yang pertama ialah zikir dengan lidah. Subhanallah ataupun baca Quran. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Itu baca dengan lidah. Yang kedua ialah zikir dengan hati dan juga lidah. Maksudnya apabila dia sebut subhanallah, subhanallah, dalam fikirannya, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Contoh Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Pergi dalam hati, sebut di fikiran, pergi ke dalam hati. Boleh Jadi dikatakan itu ialah zikir dengan lidah dan juga dengan hati. Boleh Baca ayat Quran, tengok makna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Maliki Yaumiddin. Iaitu yang mempunyai penguasaan kepada hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadanya kami sembah dan juga kepadanya juga kami meminta tolong. Okey kan? Jadi dia baca tapi dia ingat dalam hati, ingat dalam akal dia, dalam fikiran, dalam mindset dia. Kemudiannya perkara itu akan pergi ke dalam hatinya. Boleh Itu yang kedua. Yang ketiga ialah zikir hanya dalam hati sahaja. Ini hanya orang yang tertentu, orang yang betul-betul hebat dan juga ia ialah khususiyah, perkara yang khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi dalam dirinya tidak ada satu saat pun lalai daripada mengingati Allah. Even walaupun tengah tidur, mata pejam, mulut tidak cakap tapi hati mengingati Allah. Siapa dia ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang tertentu. Ada ke orang gini ustaz? Jawapannya apa dia? Ada. Cuma kita tak jumpa. Kita tidak bertemu dengannya lagi. Okey, baik Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, berfikir tentang kejadian Allah Subhanahu wa taala, langit dan juga bumi. Bukan dia fikir tentang Allah. Okey, bukan dia fikir tentang zat Allah. Allah ni ada tangan tak? Allah ni bagaimana duduk ni? Allah ni siapa lahirkan Allah ni? Siapa cipta ni? Jangan fikir tentang zat Allah, tetapi fikir tentang makhluk.
Sifat Allah kita boleh kita boleh tahu, kita boleh fikir, iaitu sifat 20 kan. Tetapi untuk zat Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh berfikir. Kalau kita ada fikiran begitu, kita cepat-cepat istighfar sebab senang syaitan nak masuk dalam telinga kita, hati kita beritahu, meragukan iman dan juga takwa kita. Baik, yang ketiga ialah menerapkan ke dalam hati mereka kebenaran yang tulen yang wujud pada susun bentuk alam buana. Tidaklah Allah ciptakan semua ini sia-sia. Maksudnya ada fungsinya. Jadi kita serapkan dalam diri kita semua perkara ada fungsi dan juga kita pun mempunyai paling kurang 2 fungsi tadi yang Ustaz beritahu. Dan juga yang terakhir sekali membasahkan lidah dengan mengucapkan tasbih yang membersihkan Allah dari menciptakan alam ini dengan perkara yang palsu. Okey, baik. Itu ciri-ciri ulul albab. Okey, yang terakhir sekali ialah konsep ulul albab yang ada, elemen yang ada berapa? Ada 3. Apa dia? Yang pertama ialah Quranik, yang kedua ialah ensiklopedik, yang ketiga ialah ijtihadik. Yang ni insya-Allah kita akan tengok pada minggu hadapan secara jelas, tetapi pada minggu ini memadai dengan ustaz beritahu makna dia. Baik Quranik ialah kebolehan menghafaz Al-Quran 30 juzuk serta memahami berdasarkan konsep bifas. Baca, zikir, faham, fikir, amal dan sebah. Dalam konteks kepimpinan adalah kepimpinan yang menguasai isi kandungan Al-Quran dan beramal dengannya. Okay. Baik, jelas Yang kedua ialah ensiklopedik. Ensiklopedik pula ia merupakan konsep IQ. Pemimpin yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi menjadi sumber rujukan serta menguasai pelbagai bidang ilmu dan bahasa asing. Maksudnya ia ialah orang yang terkehadapan dalam bidang ekonomi, dalam bidang akademik dan juga dalam bidang agama juga. Cumanya yang menjadi dominan, yang mendominasi ialah perkara akademik. Contohnya Ibn Sina, Ibn Rushd. Ibn Sina dalam bidang perubatan. Ibn Rushd contohnya dalam bidang falsafah. Boleh Itu ensiklopedik. Ijtihadik ia merupakan sebuah konsep yang merangkumi EQ dan SQ. Pemimpin yang berkeupayaan memberi pandangan dalam penyelesaian permasalahan ummah, memaksimalkan keupayaan berfikir dan berfikiran kreatif dan inovatif serta berteknologi tinggi. Jadi maksud ijtihadik ni ialah orang yang mempunyai daya penyelesaian masalah. Maksudnya dalam bidang agama dia berhenti, dalam bidang kemasyarakatan pun dia mahir. Ni tidak lain tidak bukan antaranya ialah Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas ataupun para agamawan, para mufti. Jadi ni orang yang dia ada ilmu, dia bagi penyelesaian kepada masyarakat. Imam Syafi'i mempunyai ilmu, bukan dia mengiktiraf ilmu dia, tapi masyarakat mengiktiraf ilmu dia sehingga mengangkat dia sebagai ulama kepada mazhab, pelopor kepada mazhab Syafi'i. Kerana apa? Kerana keilmuan yang dimiliki oleh beliau. Okey, jelas tak lagi? Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan ijtihadik. Okey, ijtihadik ialah keupayaan untuk ijtihad, memberi pandangan berasaskan kepada keilmuan dan juga kepakaran. Okey, baik Quranik, ensiklopedik dan juga ijtihadik. Okey, baik itu sahaja untuk kuliah hari ini, iaitu berkaitan dengan pengenalan kepada personaliti ulul albab. Okey, untuk sekarang ni kuliah kita dah habis. Ada apa-apa soalan tak sebelum kita pergi kepada slot seterusnya? Ada soalan tak? Boleh tanya kepada ustaz kalau ada soalan. Okey, baik. Semua boleh share kehadiran masing-masing. Share kehadiran pula ataupun scan kehadiran masing-masing. Kemudiannya perlu buat aktiviti yang dinyatakan tadi. Iaitu aktiviti Padlet. Nyatakan biografi kamu. Okey, kemudiannya cita ataupun impian kamu pada masa akan datang dalam memberi sumbangan kepada masyarakat dalam bidang masing-masing daripada perspektif ulul albab. Okey, baik
Kalau dah scan QR, Ustaz rasa itu sahaja kelas kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada kelas yang akan datang. Okey. Kita sudahi kelas kita dengan surah Al-Asr dan juga kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.